Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Inilah bukti Anwar Ibrahim. Satu lagi bukti. Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan memang tak main-main dalam cuba untuk menyembuhkan semula negara Malaysia daripada penjahat-penjahat yang suka makan rasuah. Terbaru ini kontraktor didakwa guna gelaran datuk palsu. Baru padan muka. Seorang kontraktor didakwa di Mahkamah Magistrate, di Mahkamah Magistrate pada hari ini kerana menyerahkan kad perniagaan yang kononnya ada gelaran datuk yang tidak diiktiraf pada namanya. Woi, kantoi habis kali ini. Bagaimanapun Muhammad Rafi Muhammad Hanifah 37 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan itu dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Amalina Basirah Madtop. Menurut pertuduhan itu, lelaki itu didakwa telah menyerahkan kad perniagaan yang tertera namanya Datuk Muhammad Rafi Muhammad Hanifah kepada seorang wanita yang berusia 50 tahun yang mana gelaran datuk itu tidak diiktiraf mempamer jatah negara dan darjah kebesaran. Kesalahan itu didakwa dilakukan di pejabat sebuah firma guaman of Ampang Point di sini pada jam 10 pagi 5 Oktober 2019 mengikut Seksyen 13-1-A Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 5 Akta yang sama. Seksyen itu memperuntukkan hukuman denda maksimum RM20,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Susulan pengakuan tidak bersalah itu, Timbalan Pendakwa Raya Anwar Atira Amran menawarkan jaminan RM7,000 dengan seorang penjamin terhadap tertuduh. Bagaimanapun peguam bela Muhammad Rafi Umar Gunaselan memohon jaminan rendah atas anak guam penanggung tunggal keluarga dan tiada potensi melarikan diri. Magistrate kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,500 dengan seorang penjamin dan menetapkan pada 24 Mei depan untuk sebutan semula kes berkenaan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita mau ambil rezeki, kita nak cari rezeki, kita nak cari makan, biarlah jujur, tidak usah sampai menipu gelaran, tidak usah sampai menipu. Ada banyak natijah yang akan terjadi. Pertama, natijahnya dapat tindakan undang-undang daripada kerajaan Malaysia. Natijah keduanya ialah dapat juga dosa yang akan dikira nanti pada akhirat nanti. Jadi lebih baik carilah carilah usaha yang jujur, yang murni, yang betul-betul dengan usaha yang betul, baru berkat. Jangan menipu. Jangan menipu, nanti akhirnya kantoi juga. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, jangan fikir boleh terlepas. Kerana boleh terlepas di dunia, belum tentu terlepas di akhirat. Nanti di akhirat sama juga, lebih teruk kenanya. Jadi yang kena di dunia itu orang kata pay in cash, dibayar serta-merta. Yang tak kena di dunia belum dibayar serta-merta, nanti kena juga di akhirat nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini ada saya nak kongsikan kepada anda semua 8 faktor gelombang hijau makin tidak berkesan. Sebelum ini gelombang hijau dikatakan adalah gelombang yang paling besar yang sedang berlaku di Malaysia. Tetapi rupa-rupanya sekarang ada satu
Pendedahan terbaru bahawa gelombang hijau ini tidak lagi berkesan. Ini berita buruk untuk Hadi Awang dan pastinya berita buruk untuk Perikatan Nasional menjelang PRN yang akan datang ini. 8 faktor gelombang hijau makin tidak berkesan. Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang 2 iaitu Dr. P. Ramasamy berkata, istilah gelombang hijau yang dikaitkan dengan pengaruh Perikatan Nasional pada pasca PRU15 semakin berkurangan menjelang 6 pilihan raya negeri dijangka Ogos ini. Memberikan 8 faktor kemerosotan itu, Ramasamy berkata, gelombang hijau yang sinonim dengan PAS dan bersatu itu mungkin hanya pengaruh sementara yang tersejat dalam keadaan politik dan sosial semasa, khususnya di negeri pantai timur dan utara, mungkin sudah berkurangan. Katanya antara sebab kemerosotan itu adalah keadaan politik, sosial dan budaya yang beroperasi untuk mendorong parti PN terutamanya di kawasan majoriti Melayu mungkin berkurangan. Katanya nombor 2, pengaruh itu berkurangan kerana tuduhan rasuah terhadap pemimpin UMNO, AMNYA dan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi khususnya, bagi tujuan promosi gabungan PN mungkin terjejas. Akibat dakwaan rasuah, salah guna kuasa, terdapat 3 pemimpin bersatu, termasuk Presidennya, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Oleh itu, tindakan untuk mempamerkan diri sebagai lebih suci mungkin tidak wujud, seperti dalam kes pilihan raya parlimen tahun lalu. Katanya, timbalan pengerusi DAP Pulau Pinang itu berkata, faktor ketiga adalah sikap berdiam diri pemimpin PAS terhadap tuduhan rasuah dalam pemimpin bersatu yang memburukkan lagi keadaan. Keempat, katanya kedudukan PH yang berkuasa di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan serta Persekutuan akan mempengaruhi undi orang Melayu dan memberi saingan yang kuat kepada PN di kawasan majoriti Melayu. Kelebihan penyandang jawatan dalam memberikan perkhidmatan kerajaan yang baik kepada rakyat menyebabkan keberkesanan gelombang hijau berkurangan, katanya. Kelima, katanya kemerosotan itu kesan pengaruh kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh 4,5 bulan yang mana dalam waktu yang singkat menunjukkan kepimpinan berkesan dan mantap. Tambahnya lagi, dengan memberi ruang kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, beliau tegas dalam usaha membentras rasuah ke atas individu yang tidak penting dalam fahaman politik atau kelas mereka, katanya. Ramasamy berkata, faktor ke-6 gelombang hijau mencari rezeki di politik di peringkat ideologi sedangkan mereka tidak mempunyai sauh yang kuat dalam realiti material. Inilah sebabnya jika keadaan hidup rakyat tidak bertambah baik, gelombang hijau tidak dapat dikekalkan, katanya. Akhirnya golongan miskin dan terabai memerlukan rezeki material dalam bentuk pekerjaan, upah, perkhidmatan dan kemudahan. Hanya kerajaan yang bertanggungjawab boleh menangani isu-isu ini, sudah tentu bukan pelampau agama dan kaum, katanya lagi. Faktor ketujuh, katanya pula, mengenai kestabilan politik dan ekonomi yang menjadi elemen penting untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara. Katanya, kerajaan perpaduan mungkin berhadapan dengan pelbagai jenis tekanan dan ketidaktentuan. Tetapi dari segi ekonomi, nampaknya mereka berkembang dengan baik. Keupayaan Anwar untuk menarik pelaburan sebanyak 170 bilion daripada China pasti menjadi mata pencarian bagi kerajaan baharu. Pelaburan sedemikian berdasarkan kestabilan politik dapat membuka jalan untuk pelaburan selanjutnya pada masa hadapan. Pelaburan asing mula lebih yakin dengan kerajaan sekarang berbanding sebelum ini. Faktor ke-8, kata Ramasamy, melihat supaya ada kesedaran dalam kalangan rakyat yang semakin meningkat kesan dasar yang kukuh berhubung batasan kaum dalam dan agama di negara ini. Katanya gabungan PN selain menggunakan retorik perkauman dan agama yang melampau, mereka hanya mempunyai sedikit atau tiada apa yang boleh ditawarkan dengan cara meningkatkan keadaan ekonomi, sosial dan kehidupan rakyat Malaysia. Bukannya gelombang hijau itu hilang dan mati, ia masih wujud. PN akan melampau dalam menggunakan bangsa dan kaum, tetapi terdapat had yang pasti
untuk mengejar ideologi ini, katanya dalam kenyataan itu. Dan Nadi Suara Rakyat, bergema di channel ini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Sila layari biharian.com.my. Kita jumpa lagi, bye-bye.